Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan memperkenalkan tajuk bab 6, sumber semula jadi di Malaysia. Pertama, maksud sumber semula jadi. Mari kita fahami terlebih dahulu maksud sumber semula jadi. Sumber semula jadi ialah bahan yang diperoleh secara langsung daripada alam seperti udara, air, tanah, tumbuhan dan haiwan. Sumber ini sangat penting dalam kehidupan manusia kerana ia digunakan untuk memenuhi keperluan harian serta menyokong pembangunan ekonomi dan sosial negara. Dua jenis-jenis sumber semula jadi. Seterusnya, mari kita kenali dua jenis utama sumber semula jadi. Sumber boleh baharu. Sumber boleh baharu ialah sumber yang boleh diperbaharui secara semula jadi dalam jangka masa yang singkat dan tidak akan habis walaupun digunakan secara berterusan. Contohnya termasuklah air, cahaya matahari, angin, hutan dan hasil pertanian. Sumber tidak boleh baharu pula ialah sumber yang mengambil masa yang sangat lama untuk terbentuk semula atau akan habis jika digunakan tanpa kawalan. Antaranya, contohnya ialah petroleum, gas asli, arang batu, biji timah dan boksit. Taburan sumber semula jadi di Malaysia. Mari kita lihat pula taburan sumber semula jadi yang terdapat di negara kita, Malaysia. Negara kita mempunyai pelbagai jenis sumber semula jadi yang tersebar di kawasan yang berbeza. Contohnya, petroleum dan gas asli banyak terdapat di luar pesisir pantai Terengganu, Sabah dan Sarawak. Bahan batu pula boleh dijumpai di negeri Sabah dan Sarawak. Biji timah pula tertumpu di kawasan Lembah Kintah, Perak. Selain itu, hutan banyak terdapat di kawasan pedalaman Sabah serta di pantai timur semenanjung Malaysia. Tanah yang subur pula banyak terdapat di kawasan dataran seperti dataran Kedah, Perlis dan Delta Rajang. Kepentingan sumber semula jadi. Mari kita ketahui pula mengapa sumber jadi ini penting kepada negara. Antara kepentingannya ialah: pertama, menyediakan bahan mentah kepada berbagai sektor industri seperti pembuatan dan pembinaan. Kedua, menjadi sumber pendapatan negara melalui kegiatan ekspor. Tiga, mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk. Keempat, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kelima, mengekalkan keseimbangan ekosistem dan alam sekitar. Nomor 5. Kesan penerokaan sumber semula jadi. Sekarang, mari kita lihat pula kesan negatif sekiranya sumber semula jadi diterokai secara berlebihan dan tidak terkawal. Antaranya termasuklah: yang pertama, kemusnahan habitat flora dan fauna. Yang kedua, pencemaran udara, air dan tanah. Yang ketiga, akisan tanah dan tanah runtuh. Yang keempat, perubahan iklim dan pemanasan global. Yang kelima, kepupusan sumber asli. Langkah memelihara dan pemeliharaan. Akhir sekali, mari kita pelajari langkah-langkah untuk memelihara dan memeliharaan sumber semula jadi supaya ia kekal untuk generasi akan datang. Antara langkahnya ialah: 1. Menguatkuasakan undang-undang alam sekitar. 2. Melaksanakan aktiviti bina tanah secara lestari. 3. Menggalakkan aktiviti gitar semula, guna semula dan kurangkan penggunaan bahan. 4. Menanam semula pokok selepas aktiviti pembalakan. 5. Menggalakkan penggunaan tenaga alternatif seperti tenaga surya dan angin. 6. Memberi pendidikan dan kesedaran tentang kepentingan penjagaan alam sekitar. Kesimpulannya, sumber semula jadi merupakan anugerah yang sangat berharga kepada negara dan kehidupan manusia. Oleh itu, kita semua mesti menggunakan sumber ini secara bijak dan bertanggung jawab agar ia